Nak buat amal ibadah, fardu ain tauhid boleh tak belajar. Belajar pula rekah-rekah. Belajar pula panggil apa ni? Bukan secara fokus, secara satu bicara. Dak. Ambil sambil lewa je lah. Kebetulan dengar, ambil. Kebetulan je. Lepas tu belajar kitab tauhid ni, kitab mana ni? Fardu ain ke fardu kifayah? Fardu ain, alhamdulillah. Lepas tu fokus dak satu-satu bicara tu. Sambil lewa sahaja. Kebetulan ada masa. Dok sibuk. Nak capai yang dituntut syurga. Ini ilmu yang pertama. Hak dahulunya dalam kitab Minhajul Abidin. Sebelum masuk bicara bab ilmu. Belum masuk bicara bab ilmu. Dia mulai bicara bab aqabah ilmu dalam kitab Minhajul Abidin terjemahan Syekh Daud Al-Fatani ni di muka surat 10. Di muka surat sebelah. Surat 10 Imam Ghazali tekan ilmu ibadah. Ilmu ibadah. Dia tekan dua ni. Ilmu ibadah. Ilmu ibadah. Dua permata. Dua perkara yang paling mahal dalam agama. Ilmu ibadah. Antara dua permata ni, mana yang paling mulia, mana yang paling afdal, mana yang paling lebih? Ilmu. Ilmu. Tapi ilmu tak boleh cerai dengan ibadah. Tetapi ilmu dengan ibadah dua permata, permata-permata ni ada nilai yang tak sama. Permata kan, mahal belaka permata ni. Tapi antara permata mahal, mana yang lebih mahal? Lebih mulia, lebih afdal tu Imam Ghazali. Ilmu. Faham? Ilmu tinggal ibadah. Ibadah permata macam mana boleh tinggal? Tak boleh tinggal ibadah. Itu dua permata, dua perkara paling besar dalam agama ni. Ilmu ibadah. Tapi besar tak besar dua perkara ni, yang paling mulia, yang paling afdal, ilmu. Faham tak ni? Ilmu yang paling lebih, yang paling besar. Kemudian Imam Ghazali pun tekanlah, ilmu yang tak dapat tidak ni, wajib didahulukan atas ibadah ni. Imam Ghazali kan, kenapa wajib dahulukan ilmu atas ibadah? Kenapa? Kerana dua perkara. Ingat baik, kerana dua perkara dahulu. Kenapa wajib dahulukan ilmu atas ibadah? Ibadah ikut ilmu. Manakah ibadah yang paling besar? Bukan sembahyang. Ibadah yang paling besar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iman yang paling besar sekali. Iman yang paling besar sekali. Tauhid iman ni ambil mana? Ambil daripada ilmu. Ilmu mantap ke tak? Ilmu fardhu ain tauhid. Kemah ke tak? Pasti ke tak? Tahqiq kejap ke tak? Yang paling besar sekali, tauhid, iman, makrifah yang paling besar sekali. Ikut apa itu? Ikut ilmu. Jadi wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Ibadah ikut ilmu kerana dua perkara. Yang pertama, supaya berhasil ibadah kamu dan sejahtera ibadah kamu. Nak terhasil ibadah, nak sah ibadah, akidah kena betul. Nak terhasil ibadah, nak sah ibadah, pekoh kena comel. Maka terhasillah ibadah. Dapatlah sahlah ibadah. Nak sejahtera, nak selamat ibadah daripada perkara yang membinasakan pahala. Hati kena comel. Tapi untuk terhasil ibadah, untuk sah ibadah, akidah betul. Akidah salah. Kalau pegangan tu kapi ijma' ulama', zahirnya orang Islam, semayang tidak sah. Puasa tidak sah. Di Mekah habis belah ribu, puluh ribu sekarang, tidak sah. Dia nak sah semayang, puasa, haji ni bukan pekor saja. Di Mekah nak susah haji, bukan pekor saja. Akidah kena betul.
Baru sah semayang, puasa haji. Akidah, tauhid dan pekoh kena comel. Nak sejahtera ibadah, ilmu tasawuf. Sebab yang kedua, kenapa wajib dahulukan ilmu atas ibadah? Supaya takut akan Allah, takut yang sebenar-benar. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Innama adatu hasrin. Hanya senya. Jua tak ada lain dah. Takut akan Allah daripada kalangan hambanya oleh orang-orang yang berilmu. Innama, hanya senya. Takut akan Allah daripada kalangan hamba Allah oleh orang yang berilmu jua. Ada ni. Innama ayat Quran tu. Ada tu hasrin. Hasar. Apa hasar? Hanya senya. Jua. Tak ada orang lain. Orang berilmu jua yang takut akan Allah. Orang jahil fardu ain, orang yang sangat berani handalang dengan Allah. Rokok, sujud, Ramadan, kuat amal ibadah. Tapi jahil ilmu aqidah. Ini orang sangat berani dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mana ilmu pertama-tama? Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di penghujung dia kata, maka terkadang engkau berpegang dengan i'tikad yang terpesong, yang menyalahi i'tikad yang sebenar, maka jadilah ibadah kamu debu yang bertaburan. Tuan tak terima langsung ibadahnya. Ibadah kamu yang tuan tak terima ni, ibadah yang comel pekoh, comel tasawuf, hati ikhlas. Tuan tak terima. Kalau engkau berpegang i'tikad yang menyalahi i'tikad yang sebenar. Bila ibadah tuan tak terima, kerana berpegang dengan i'tikad yang salah, sebesar-besar dosa, kerana jahil fardu ain tauhid, dosa yang besar, nak duduk mana? Orang buat ibadah ni tapi tuan tak terima ni. Ibadah yang jadi debu yang bertaburan. Ibadah yang jadi debu yang tuan tak terima ibadah dia. Orang tuan tak terima ibadah kerana akidah salah dosa yang paling besar. Berpunca dari jahil fardu ain tauhid, dosa besar. Ibadah comel pe kata tuan tak terima, nak duduk mana? Nak duduk syurga? Nak duduk syurga? Tercapai apa yang kita maksudkan? Apa yang kita tuntut kita maksudkan boleh capai? Tak ada. Tak ada jalan. Memang akabah ilmu, akabah yang sangat payah. Akan tetapi nak tercapai apa yang dituntut, yang dimaksudkan, tidak ada melainkan dengan ilmu. Ada. Terkadang engkau beriktikad dengan i'tikad yang sebenar, maka jadilah ibadah kamu tidak debu yang bertaburan. Ada ni. Orang buat amal ibadah pekoh comel, tasawuf comel ni, apa yang diharapkan? Diharapkan syurga lah. Tapi itu bukan harapan. Itu adalah umniyah, angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Disebut dalam Quran ni, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Tuhan kata. Maknanya kami dulu kepada amalan, daripada amalan kebaikan yang dia lakukan. Dia datang dengan amalan-amalan mereka. Tapi kami jadikan amalan mereka itu debu yang bertaburan. Tuhan tak terima. Hak ni ayat ni dalam kitab Minhaj bicara berkaitan dengan rajak, harap akan rahmat, dan juga umniyah, angan-angan kosong. Ini angan-angan kosong. Pekoh comel, tasawuf comel, akidah salah. Dia nak dengan amalan ibadah dia, nak syurga. Angan-angan kosong. Ini orang ayat ibadah yang betul, pekoh tasawuf ni. Tapi kalau pada ain tauhid, pekoh tasawuf pun tak ada. Buatlah nak buat apa? Buat nak buat amal apa? Itu bukan amal ibadah. Bukan amal ibadah daripada awal-awal lagi dah. Bukan. Ada ni.
Dahulu tempat kita tak ada majlis ilmu. Sekarang majlis ilmu banyak dah. Tak peduli. Peliknya Ramadan penuh, rapat. Tambah kalau belah orang puang. Rapat jik orang panggil. Penuh pakai belakang. Nak apa tu? Kamu nak apa? Oh, nak syurga lah, nak ibadat. Lepas tu? Nak capai kot jalan mana? Syurga. Beriman dan beramal soleh. Dan macam mana fardu ain tauhid? Akidah pasti dah. Macam nak amal soleh. Tasawuf fiqh, macam mana ilmu dia dengan amal. Itu kalau berpegang dengan akidah yang terpesong. Kemudian kalau bab fiqh pula mazhab mengatakan besar sebelah dahulu, terkadang engkau mengekalkan amalan dalam masa bertahun-tahun, masa yang lama. Tetapi ini wuduk kamu, sembahyang kamu menyalahi akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab taharah pun tak betul, bab sembahyang pun tak betul, dan kadang engkau tidak mengetahui. Ni jahil bab fiqh. Jahil bab fiqh. Wa amal ibadat pul butal mazali kata. Tapi wuduk kamu contoh, taharah lah. Sembahyang kamu tu contoh, menyalahi akan syariat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kamu tidak mengetahui. Kenapa? Taharah tak betul, sembahyang pun tak sah. Dan kadang kamu tidak mengetahui. Dan seumpama ni boleh capai apa yang dituntut, apa yang dimaksudkan. Itu jahil dalam bab ilmu fiqh. Hak panjang lagi nak kita minhat masuk 12-nya, orang jahil ilmu tasawuf. Rajinlah wa amal sunat, tapi kewajipan hak taat batinnya ditinggalkan. Rajinlah berterawih, tapi taubahnya macam mana? Taubah. Dah dulu tinggal sembahyang banyak. Taubahnya macam mana? Nantilah taubah. Oh, nanti pula dah. Nak terawih. Nak terawih. Lepas tu qada sembahyang macam mana? Nanti dulu nak terawih. Oh, ni mainan belaka. Ini mainan belaka. Mainan orang jahil orang panggil. Tapi dalam bab taubah ni, bab tinggal sembahyang ni, bab taubah rukun dia, rukun taubah tinggal sembahyang kena qada. Orang yang ceramah agama pun tak lepas juga aqabah ilmu fardhu ain tasawuf. Apakah dia rukun taubah apabila meninggalkan sembahyang pada masa dulu? Kena qada ittifaq 4 mazhab. Qada dengan bersegera ittifaq 4 mazhab. Ada. Tiba-tiba nasihat tu tak apalah. Ni ustaz juga yang kata, tak apalah habis Ramadan barulah qada semula. Ramadan fokus dah tarawih. Sebab apa? Sebab ustaz ni boleh bagi jaminan dia Ramadan tak mati lagi. Umur dia panjang. Ni. Ilmu ambil mana belaka ni? Ni semua apa? Walaupun orang yang ceramah agama pun terkadang aqabah ilmu, aqabah yang sangat payah ni tak lepas juga. Hak kita melihat ni kata memang saya ulang-ulang. Aqabatun ka'ud, aqabah yang sangat sukar. Sukar tak sukar Timazali, dan tetapi dengan dia dengan ini aqabah tercapai segala yang dimatlubnya dan yang dimaksudnya. Nak capai apa yang kita tuntut, yang kita maksudkan, syurga Allah, nak capai dengan selesai dalam bab ilmu. Sekurang-kurangnya fardhu ain tauhid, tasawuf dan fiqh. Tak ada jalan lain. Tak ada. Tak sudah helah lah. Tapi manusia ni helahnya macam-macam. Orang hak tadi tak ambuh cara berukur akal tu jelas. Nampak mari masjid buat helah juga bab ilmu. Begitulah, beginilah. Macam-macam takwil orang panggil. Macam-macam alasan. Ada ni. Ni betul Mazali kata ni. Aqabah ilmu, aqabah yang amat sukar. Kaud, syarat terjemah, amat sukar. Amat payah. Walaupun payah, dan tetapi dengan dia, dengan ini aqabah
tercapai segala yang dimatlubnya dan yang dimaksudnya. Dan manfaat ini Aqabah amat banyak. Dan memutus akan dia akan ini Aqabah amat sukar. Memutus mana apa? Nak menyelesaikan bab ilmu ni amat sukar. Nak selesaikan fardu ain tauhid, nak selesaikan fardu ain tasawuf fiqh, amat sukar nak memutuskan, nak menyelesaikan. Kita bicara ni bahagian kita ni. Belum cerita lagi anak kita macam mana, cucu kita macam mana, dengan ilmu dunia, matlamat dunia semata-mata. Tak cerita lagi anak cucu tu. Ni cerita kita je ni. Cerita kita ni, cerita kita masing-masing. Anak kita macam mana? Kewajipan atas kita mak ayah. Cucu kita macam mana? Kewajipan atas mak ayah dia. Kita bukan mak ayah dia. Tapi mak ayah dia tu anak kita. Anak kita, kita yang tidak bertanggungjawab. Kita dah beri ilmu cucu kepada anak kita. Maka anak kita pun jahil. Cucu kita pun jahil. Mari daripada mana? Tok yang tidak menyempurnakan kewajipan kepada anak tu. Macam mana pula situnya? Semua tu masyar belaka tu. Lepas diri, keluarga kita tak tunaikan kewajipan, tersungkur di padang mahsyar. Tapi bahagian diri pun sukar dah, sama tu nak cerita pula bab tanggungjawab. Dan memutuskannya amat sukar. Nak menyelesaikan Aqabah ilmu amat sukar. Kata Mazali rahimahullah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.